Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada semua murid Nam Sakura dan Nam Lavender yang datang ke kelas cikgu pada hari ini. Okey, kita akan teruskan kelas kita pada hari ini dengan tajuk yang seterusnya, tajuk yang sama iaitu tajuk pengurusan data. Okey, tajuk pengurusan data. Kita akan rujuk buku teks muka surat 178 dan 179. Okey, pada pesan dalam pukul 8.30 tu cik kata kalau siapa ada kesempatan nak salin boleh salin lah. So kalau tak sempat hari ni nak salin macam biasa tolong sediakan tuliskan hari, tuliskan tarikh. Tajuk kita hari ni ialah menyelesaikan masalah harian melibatkan mode, median, min dan julat. Kemudian kita akan tengok piktograf, carta palang, carta pai bagi sekumpulan data. So maknanya kita masuk dalam sikit lah, susah sikit daripada yang hari itu. Okey, tapi kali ni cikgu akan buat sama-sama. Kita akan buat sama-sama. Okey. Kalau awak ada tertinggal, awak boleh tengok baliklah video yang cikgu rakam ni. Kalau tak ada masalah apa-apa, kita teruskan je lah Okey, so kita tengok. Boleh tutup mic tak siapa yang buka mic tu? Okey, cuba tengok latihan muka surat 178. Soalan nombor 1, latih diri Okey, jap. Cikgu rasa ada yang buka mic tu. Okey. Muka 178. Okey, so dulu masa darjah 5, awak pernah belajar tentang mode, median, min dan julat. Okey, cikgu akan ulang balik apa maksud mode. Okay, ada contoh dia ada dalam muka surat okey, muka surat ni, muka surat 173. Okey. Okey, ni contohnya soalan 1 ni. Sekumpulan 15 orang murid menerima kasut sekolah Tajaan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PG bila murid yang menerima kasut bersaiz 3 dan 4 ialah 4 orang dan 6 orang murid. Kasut bersaiz 5 diberi kepada 3 orang murid dan selebihnya pula menerima kasut bersaiz 6. Okey, nyatakan mode, julat, median dan min. Okey, mode tu bermaksud orang panggil apa? Bilangan yang paling banyak lah sekali. Kalau kita tengok dekat sini kan, dia cakap kita susun bilangan murid ni ikut jadual. So kita tahu bilangan kasut semua, bilangan orang ada 15 orang. Okey, sekejap. Okey, ada 15 orang. Sebab itulah diguna operasi tolak dulu di mana kita tengok kita nak cari kasut saiz 6 tak ada beritahu Kita tengok dekat sini kasut saiz 6 tak diberitahu. Jadi kita kena cari dulu saiz 6. So kita beritahu 15 ni ialah jumlah keseluruhan orang yang terima kasut. So 15 tolak 4 orang, tolak 6 orang, tolak 3 orang. Ini dia tambah dululah sebelum nak tolak. So dapat 13 orang semua. Bermaksud yang pakai kasut saiz 6 ada 2 orang saja. So dia buat dalam bentuk jadual. So bila dia buat bentuk jadual macam ni, barulah kita boleh nampak. Okey, baru kita boleh nampak siapa yang paling banyak. Maksudnya bilangan murid mana yang banyak terima kasut saiz apa. So kalau kita tengok dekat sini, soalan A, mode ialah yang kekerapan yang paling tinggi. Bermaksud bilangan murid yang paling banyak lah dapat kasut tu. So kalau tengok dekat sini, bilangan yang paling ramai dapat kasut saiz ialah saiz 4. Sebab saiz 4 ada 6 orang. Sebab itulah kita sebut jadi mode ialah saiz 4. Okey, maksudnya saiz 4 itulah dipanggil sebagai mode. Maksudnya yang paling banyak sekali. Paling banyak terima saiz. Okey, yang paling ramai terima saiz ialah saiz kasut nombor 4. Okey, sebab tu kita tulis mode ialah 4. Okey, julat ni bermaksud nilai minimum kita tolak dengan nilai maksimum, ataupun dalam bahasa yang senang nak faham, yang nombor yang nilai paling besar tolak nilai yang paling kecil. So dekat sini saiz kasut ialah paling besar ialah 6, paling kecil ialah 3. Sebab itulah kita ambil 6 tolak 3. So jawapan dia 3. Julat ialah 3. Mudah saja. Julat ni operasi tolak. Maksimum tolak minimum. Maksudnya yang besar tolak yang kecil. Kita ulang balik. Mode bermaksud kekerapan yang paling tinggi. Maksudnya yang saiz kasut apa yang paling ramai. So kalau tengok dekat sini saiz yang paling ramai sekali ialah saiz 4. Sebab itulah kita pilih 4 sebagai mode. Julat ialah maksimum tolak minimum, atau bahasa yang senang nak faham,
nilai yang paling besar tolak nilai yang paling kecil. Iaitu saiz kasut 6 paling besar, paling kecil sekali 3. So 6 tolak 3, 3. Okey, sekarang kita tengok kepada median. Median, perkataan asal dia ialah mid. Mid tu bermaksud tengah-tengah. Okey, mid tu bermaksud tengah-tengah. Sebab tu lah kalau awak tengok ada 15 data, median ialah nilai data yang berada di tengah-tengah. So sebelum kita nak ambil nilai tengah-tengah, kita kena susun dulu mengikut tertib menaik. So dekat sini, mana datangnya 3 ni? 3 ni datang daripada 4 kali ni. Contoh dia kata 3 ada 4 orang murid kan. Sebab tu dia tulis sebanyak 4 kali. 3, 3, 3, 3. 4 pula ada 6 kali. So dia tulislah 4 tu sebanyak 6 kali. 4, 4, 4, 4, 4, 4. 5 ni pula ada 3 kali. So 1, 2, 3. 5, 5, 5. Manakala 6 ada 2 kali, dia tulis 2 kali. Lepas tu dia akan cari nilai yang berada di tengah-tengah. So maksudnya yang ini potong dulu. Cikgu tak nak potong kat sini. So maknanya kita tengok nilai yang disusun panjang-panjang ni, cari yang tengah. Okay, so yang tengah ialah nombor 4. Sebab itulah kita panggil sebagai, jadi median ialah saiz 4. Median ialah tengah-tengah. Okay, kalau macam mana kalau dia ada 2 nombor yang di tengah-tengah? Okay, sekiranya ada 2 nombor di tengah-tengah, kita ambil 2 nombor yang di tengah-tengah tu, kita tambahkan, lepas tu kita bahagi 2. Okay, tak apa, nanti cikgu akan tunjukkan contoh soalan dia lah. Okay, so untuk soalan min lebih susah lagi. Min macam mana? Kita kena tambah semua bahagi bilangan. Okay, bermaksud bilangan kasut yang saiz 3 ada 4 orang, so kita darab dengan 3. So 4 orang kan darab dengan saiz 3. So dapat 4 darab 3, 12. Okay, kemudian 6 darab dengan 4. 6 datang daripada mana? Datang daripada bilangan murid ni. 4 datang dari mana? Datang daripada saiz kasut. So 6 darab 4. Ini pun sama, 3 darab 5. Kemudian 2 darab 6. Kemudian mana datangnya 4 tambah 6 tambah 3 tambah 2 ni bermaksud bilangan murid yang terima kasut. Kan soalan pun dah cakap 15 orang. Jadi dia sajalah tulis macam ni, 4 tambah 6 tambah 3 tambah 2 supaya awak boleh tahu datang dari mana. So 4 tambah 6 tambah 3 tambah 2 ialah 15. Jumlah semua ialah 15 orang murid yang terima kasut. So dia tambahlah apa benda dah didarab tu dapat 63. So 63 bahagi dengan 15 orang murid bermaksud min bagi saiz kasut ialah 4.2. Situ ceritanya lah. Okay, cikgu tak nak cerita yang banyak lagi. Okay, kita pergi kepada soalan yang sebenar. Okay, cuba tengok soalan yang sebenar muka surat 178. Okay, semua sedia. Kalau tak sempat salin kemudian. Yang penting jalan kerja tu dulu Okey, kita tengok sama-sama soalan nombor 1. Seramai 10 orang murid, 6 cerdas telah mengumpul sebilangan tin aluminium untuk kempen kitar semula. Bilangan tin yang dikumpulkan dan kekerapannya ditunjukkan seperti jadual di bawah. So kalau kita tengok kat sini, soalan ni lebih kurang sama macam tadi. Yang pasal kasut tu kan. Okey, so nyatakan mod, median, min dan julat bagi data ini. So kita buat satu dulu. Cari mod dulu. So tolong tuliskan dekat situ soalan nombor 1. Kita namakan huruf A lah. A tu bermaksud soalan pertama, mod tu. So kita tulislah huruf A, M, O, D, mod. So mod ialah apa dia? Cuba tengok kat sini. Manakah kekerapan yang paling tinggi sekali? Bilangan tin dia berapa yang paling tinggi? 5. 5 kan? So bilangan tin ialah 18 kan? So jawapan dia ialah 18 tin. Senang sangat. Kita tengok kat sini, tin yang paling banyak dikumpul oleh murid 6 cerdas ialah bilangan tin dia ialah 18, paling banyak sekali. So kita tulis bilangan mod dia ialah 18 tin. Senang saja. Okey, setakat tu boleh faham kan? Tulis 18 tin. Sangat mudah. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan seterusnya. B, cikgu namakan B. Dia walaupun dia tak ada B, kita bagilah mod tu A, median tu B, min tu C, julat tu D. Kita bagi nombor sendirilah, huruf dia sendiri Okey, so sekarang kita nak cari median. Okey, cikgu cakap median ialah di tengah-tengah. So bila kita nak cari median, kita kena susun dulu. So kita tengok dekat sini, 18 ni ada 5 kali kan? So kita tulislah 18. 18, 18, 18, 18,
dan 18. Okey, semua orang buat sama-sama dengan cikgu Buat pelan-pelan. Okey, kemudian 22 ada satu kan. So kita tulis 22 tu sekali. Sekali je cukup. Okey, kemudian 26 ada 3 kali kan. So tulis 3 kali. 26 26 26. Dan yang terakhir 30. So 30 ada sekali. So habis. Okey, bila dah selesai susun macam ni, barulah kita orang panggil apa, kita cuba padankan belakang dengan belakang untuk nak cari tengah. Yang tengah tu siapa dia. So cikgu padankan 18 ni, cikgu padankan dengan 30. Cikgu potong. Okey, kemudian 18 yang kedua cikgu potongkan, padankan dengan 26. So 18 yang ketiga cikgu padankan dengan 26 yang third last. Okey, 18 cikgu padankan dengan 26. So kalau tengok dekat sini ada dua nombor yang berada di tengah-tengah. Nampak kan? 18 dengan 22. Nampak tak kelas? Nampak Seorang dua orang boleh. Okey, cikgu perlukan respon jugalah 2-3 orang supaya cikgu tak syok sendiri cakap seorang kan. So dekat sini apa yang patut kita buat dengan 18 dengan 22 ni ialah kita perlu tambahkan dia. Sebab dia ada dua tau. Macam tadi nombor 4 saiz 4 tu dia ada tengah-tengah, dia sorang-sorang. Sebab tu kita tak perlu nak buat apa-apa. So dekat sini ada dua nombor yang di tengah-tengah, 18 dengan 22. So bila ada dua nombor di tengah-tengah, kita tak boleh suka hati je, cikgu saya nak ambil 18 lah. Tak boleh. Kita kena tambahkan dia. Cari, kita tambahkan dahulu. So kita ambil. Okey. 18 tambah 22. Per dengan 2. Kenapa 2? Sebab kita ada dua nombor kan. Okey. Kita tak tulis sama dengan kita buat anak panah. Tak boleh guna sama dengan. Okey. Kemudian 18 tambah 22 ialah berapa? Boleh buat bentuk lazim lah kalau tak tahu. Kalau siapa yang tahu, terus dapat jawapan. So, berapa jawapan dia? 18 tambah 22. 50 kan? Betul tak? Kalau tak tahu, tambahlah. Tapi cikgu tahu 18 tambah 22 ialah berapa? 50 ke 40? Senyap je ni. 40. Saja trik sikit. 50 semua percaya 50. Okey, jawapan dia ialah 40. So 40 bahagi dengan 2. Okey, so 40 kita bahagi dengan 2. So jawapan dia ialah 20 tin. So dia punya median dia ialah 20 tin. Macam tu, senang saja Okey, sekarang kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan C. Tolong tutup mic Okey, apakah julat? Okey, julat bermaksud maksimum tolak minimum. So maksimum ialah maksimum yang paling banyak bilangan tin 30. So paling kurang ialah 18. So kita tolaklah 30 tolak dengan 18. So berapa jawapan dia? Buat bentuk lazim lah. Kalau tak reti, kalau tahu tulis jawapan dia. So jawapan dia ialah 12 tin. Okey. So jawapan dia ialah 12 tin. Julat dia ialah 12 tin. Ambil nombor maksimum 30 tolak dengan 18. Okey, mudah je kan? Cakap ni boleh faham tak? Okey. Okey, C julat Okey, sekarang kita pergi pada soalan seterusnya iaitu D julat. Julat dah, min kan kita cari min pak. Min cikgu pergi belakang lah sebab min ni susah sikit. Min ni kena cerita panjang, waktu cikgu buat belakang sikit. Okey, so kita buat min pula. Okey, untuk nak cari min kita kena tambah semua bahagi dengan bilangan. Tapi tambah semua kita di darab tu. Bilangan tin 18 orang tu, 18 tin ada berapa orang? Ada 5 orang kan. So kita ambil, kita buat dalam kurungan dulu. 18 darab 5. Macam tu. 18 datang daripada mana? Daripada bilangan tin. 5 datang daripada mana? Bilangan kekerapan, iaitu 5 orang murid yang kumpul 18 tin. Kemudian kita tambahkan. Okey, kemudian kita ambil nombor yang seterusnya, 22 darab 1. 1 je lah sebab seorang je kan, 22 kan. Tambahkan. Kemudian 26 darab 3. Macam tu. Kemudian tambah yang terakhir, 30 darab 1.
Okey. Kemudian kita ambil garis, perkan dia. Sorry, tulisan tak cantik. Kemudian kita ambil bilangan, kita tambahkan 5 tambah 1 tambah 3 tambah 1 ataupun 10 terus pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kita selesaikan macam ni. So 18 kita darab dengan 5. Okay, buatlah bentuk lazim. Macam cikgu nak cepat, cikgu guna kalkulator. So 18 darab 5. So jawapan dia 90. So kita lihat 90 kat situ. Mana ni? Okey, so kita tulis 90. Alamak. Tulis 90. Okey, kemudian tambahkan 22 darab 1, 22 lah. Tambah 26 darab 3, berapa tu? 69. Tambah 30 darab 1, 30. Okay, kemudian gariskan 5 tambah 1 tambah 3 tambah 1 ialah 10. Dah cerita pun 6 cerdas ada 10 orang murid kan. So 10. Selesaikanlah. Tambahkan. Okay. So 90 tambah 22 tambah 69 tambah 30. So jawapan dia 211. Betul ke ni? Tak cantik lah nombor dia. Cikgu check balik 26 darab 3. 78. Patut tak cantik. Ini 78. Okay, ini 78 Sebab tu dah kena kira betul-betul ni. Okay, so kat situ dah salah je, dah habis. Kira kena betul-betul. 78. Cikgu rasa pun tak betul. Sebab tu kena ni, kena check betul-betul lah. Sebab 6 darab 3, 18. Cikgu ingat 6 darab 3 78 So 78. Okay, kita tambah balik. 90 tambah 22 tambah 78 tambah 30. So jawapan dia 220. Baru cantik. Okey, nombor dia nampak cantik kan? So kalau tadi dapat 211 memang tak cantik. Cikgu rasa pelik. So jawapan dia 220 tapi belum bagi lagi. 220 bagi berapa? Kelas? 220 bagi berapa? Bagi 10. 220 bahagi dengan 10, potong je lah sifar kan. So jawapan dia ialah 22 tin. 22 tin. So maksudnya min ialah 22 tin. Okay So macam tadi cikgu pun ada buat silap juga. 26 darab 3 tadi cikgu tulis 69, cikgu pula tambah pula. Okay, so kat sini kita kena buat berhati-hatilah. Okay, memang susah sikit nak menulis guna, lebih guna pen ni pula. Memang pening sikit cikgu nak tulis. So 26 darab 3 ialah 78. Okay, so cara dia macam itulah. 18 darab 5, 22 darab 1, 26 darab 3, 30 darab 1. Datang dari mana? Datang daripada yang table yang kita beri ni, yang diberikan ni. Okay, so kita dah jawab dah soalan nombor 1. Okay, next. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan yang kedua. Carta apa ni? Kau boleh beritahu cikgu. Carta apa? 6 lavender, 6 sakura. Carta apa ni? Adib. Carta apa ni Adib? Soalan nombor 2 ni. Carta pai. Ni Adib ke? Siapa? Cikgu tanya Adib. Adib lama tak dengar suara ni. Dia malu. Buknesh, dia malu. Malu apa? Bukannya cikgu dalam kelas tadi tu okey je. Tak ada pula malu dengan cikgu Asmawi. Okey. So kita dah selesai dekat tu soalan nombor 1. Ingat, mode ialah yang paling banyak, yang paling kerap sekali atau yang paling tinggi. Median ialah tengah-tengah. Median ialah tengah-tengah, susun dulu tertib menaik. Dan cari yang tengah. Kalau ada 2 nombor, tambahkan 2 nombor bahagi 2. Min ialah darab semua ataupun tambah semua bahagi bilangan. Okey, julat ialah maksimum tolak minimum. Okey, kita ulang balik soalan nombor 2 Sebanyak 15 orang murid mengambil bahagian dalam pertandingan melukis poster bulan patriotik seperti carta pai di bawah.
So mungkin pertandingan poster lah ni, patriotik Hari Merdeka. So berapa peratuskah murid yang mengambil masa 35 minit untuk menyiapkan poster? Maksudnya yang warna apa yang disuruh cari? Merah ke, biru ke, hijau ke, purple? Merah. Warna apa kelas? Merah. Warna merah. Tapi warna merah ni kita tak tahu kan. So agak-agak kita nak guna operasi apa nak cari merah ni? Peratus keseluruhan berapa? So ingat. Dari darab. Bukan darab, memang betul darab. Tapi maksud cikgu, peratus penuh berapa? Kalau kita dapat markah penuh matematik, berapa peratus penuh? 100? 100%. Jadi dekat sini kita nak cari warna merah, apa yang patut kita buat dengan 20 yang warna biru, 20 warna hijau dengan 20 warna purple? Apa patut kita buat? Bahagi. Bahagi. Siapa boleh beritahu cikgu? Yang lain ni mana ni? Senyap je ni. Darab. Darab? Takkan darab. Tambah. Kita nak buat apa? Takkan nak tambah. Tolak. Kita ambil tolak lah. 100%. Kan? 100% ialah jumlah keseluruhan yang bulatan tu. Ni yang bulatan ni semua sekali ialah 100%. So kalau kita nak cari yang warna merah, kita perlu buang yang semua ni. Buang ni bermaksud tolak. Jadi 100% dengan yang warna hijau, warna biru, dengan warna purple tu, barulah boleh kita tahu yang warna merah. Itu maksud dia. Tapi kita boleh buat dua cara. Cara pertama, tolak je semua. 100%, tolak 20, tolak 20, tolak 20. Ataupun benda yang kita nak tolak, kita tambah dulu. Okay, so cikgu nak guna, kita tolak, tapi kita tambahkan dulu benda yang dekat dalam tu. So 20%, tambah dulu dengan yang 20%, tambah dulu dengan 20%. Yang cikgu nak buatkan. Okay, so kita akan dapat 100% tolak 20 tambah 20 tambah 20 berapa? 60. So 60%. Kenapa Danisha seorang je yang jawab? Yang lain mana Senyap je. Tidur Tidur lagi ke? Ada ke tak ni? Cikgu. Ada kan? Ada. Okey, kalau tak boleh nak cakap, awak boleh tulis. Okey? Tak ada masalah. Tapi cikgu nak ada dua hal lah. Jangan cikgu seorang je cakap seorang-seorang. Macam cakap dengan hantu pula. Dah tak tengok muka. Okey? 100% tolak dengan 60%. So berapa jawapan dia? 100 tolak 60? Jawapan dia berapa? 40. 40%. So maksudnya yang warna merah itu ialah 40%. Iaitu peratus murid yang jawab 35 minit. Maksudnya yang mengambil masa 30 minit untuk menjawab, untuk menyelesaikan poster ialah seramai 40%. Okey? Seramai sebanyak 40%. Seramai itu untuk orang. Sebanyak 40%. Bukan suruh cari orang, dia suruh cakap berapa peratus. Jadi 35 minit 40%. Okey, selesai untuk soalan A. Okey, cuba tengok soalan B pula. Okey, soalan B. Kira bilangan. Dia kata kira bilangan. Bila kira bilangan, maksudnya dia suruh cari bilangan orang. Maksudnya kena guna darab ni. Peratus mesti darab dengan keseluruhan baru dapat orang. So kira bilangan murid yang mengambil masa lebih daripada 1/2 jam. Apa maksud 1/2 jam ni Kan? Betul tak? 1/2 tu setengah, betul tak? Betul. 1/2 kan setengah jam kan? Okey, cikgu cakap mana satu yang lebih setengah jam? Warna apa? Biru. 40. Biru. Okey, biru. 40 minit. Lagi satu? Merah. Ada satu, dia ada dua. Ya, dia ada dua. So dekat sini dia ada warna biru dengan warna merah. So maknanya warna hijau dengan purple tak terlibat. Sebab hijau dengan purple bawah daripada setengah jam. Dia cakap mesti lebih daripada setengah jam. Bermaksud 35 minit, 40 minit. Maksudnya ada dua kategori, iaitu 35 minit dengan 40 minit. Jadi kita kena tambahkan dulu peratus 35 minit dengan 40 minit. So kita tambahkan dulu. Okey, sekarang cikgu nak tanya, 35 minit berapa peratus? 40% kan? Kan tadi kita dah kira. 40% untuk merah kan?
Ya. 35 minit. Okey, so kita tambahkan dengan yang 40 minit. 40 minit yang warna biru tu kan. So warna biru tu kita tambah 20%. Bermaksud yang jawab selama setengah jam lebih ialah sebanyak 60%. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak, 60% ni 60 orang ke? Tak. Tak kan? Soalan cakap kira bilangan murid. Oh cikgu, 60% tu 60 orang lah. Salah. Sebab soalan cakap sebanyak 15 orang murid. Takkanlah dia cakap semua sekali 15, tiba-tiba yang jawab 30 minit, 35 minit, 40 minit daripada bilangan murid. Salah lah. So kita nak buat apa? Nak buat apa dengan 60% ni? Ada D. Ada A. Ada R. Dari apa? Daripada berapa? Siapa tahu? Apa nombor kat atas ni? Mana boleh 100? Bilangan murid bukan ada 100. Dia ada tulis kat atas soalan nombor 2 tu. Sebanyak murid. Berapa? 1/2. Bukan. Yang atas tu. Sebanyak orang murid mengambil. Berapa orang? Cikgu dah baca 15. dah jawapan dia. Ya, 15. Mana boleh ambil 100? 100 tu 60/100. 60% daripada 15 orang. Yang inilah yang kita nak cari. Okey, siapa tahu 60% ni nak buat apa? 60 per 100. Ayo dah lupa dah semua. Takutnya cikgu awak semua ni. Per 100. Daripada operasi apa? Darab. So 15. Potong sifar kan? Potong sifar. So sekarang ni kita hanya perlu ambil 15 darab 6. Okey, buatlah bentuk lazim. 15 darab 6. 0, 3, 90. 90 bahagi 10. Berapa jawapan dia? Berapa orang murid yang jawab selama 35 minit dan 40 minit? Ya, jawapan dia ialah 9 orang. Barulah logik. Takkanlah 60% 60 orang pula yang jawab sedangkan murid semua ada 15 je. Dalam soalan ni dia cakap sebanyak 15 orang murid mengambil bahagian dalam pertandingan menulis poster. 15 orang murid je paling ramai. Takkan tiba-tiba jawapan dia 60% tu, 60 orang cikgu. Salah. Sebab jumlah murid baru 15. Takkanlah kita terus dapat 60 orang pula sedangkan baru 5 orang. So kita dah salah. Maksudnya kita guna operasi darab. 60% daripada 15 orang. Baru kita boleh potong-potong, darab semua baru dengan 100. Jawapan dia 9 orang. Logik lah. 9 orang. Kan? 9 orang lah yang jawab selama 40 minit dengan 35 minit. Okey, sekarang cari soalan C pula. Hitung mode, median, min dan julat. Baru tadi kita bincang. Saya nak jawab soalan C ni. Okay, sekarang cikgu nak awak tanya cikgu nak tanya awak. Mode paling kerap atau yang paling tinggi atau paling banyak. Paling banyak berapa minit? 40. Kelas 40. Tak, cikgu cakap yang berapa ramai orang yang paling ramai sekali jawab melukis poster tu ambil masa paling ramai. Warna apa? Merah. Warna merah kan? Warna merah tu berapa minit? 35 minit. 35 minit. Bukannya 40 minit. Yang 40 minit tu tak ramai. Baru 20%. Paling ramai sekali ialah warna merah. Iaitu 35 minit. Jadi 35 minit itulah dipanggil sebagai mode. Sebab itu yang paling banyak sekali. Bukan tengok paling banyak masa. Jangan tengok paling banyak masa. Cikgu cakap paling banyak kekerapan. Paling ramai murid yang jawab. Selama 35 minit tu tadi kita kira 9 orang kan. Ramailah tu. Itulah mode. Paling ramai orang. Okey, sekarang kita cari median. Median macam mana? Cikgu kata yang tengah-tengah kan? Betul tak? Betul tak? Yang tengah-tengah kan? Okey, so sekarang ni kita nak susun yang mana dulu?
Ambil 25 minit dululah kan? Betul? Betul tak ni? 25 minit dulu kan? So kita ambil lah 25 minit. Tambah dengan tu tambah tu apa? Yang tambah tu apa? Kan tambah tu. 25 minit. Kemudian apa lagi? 30. 30 betul. 35. Okey. 30 lagi? 35. 40. 35 dan last kali 40. Okey, so kita potong. Potong ni, potong ni. So ada dua jawapan, betul tak? So nak buat apa 30 dengan 35? Betul. Baru tadi cikgu ajar. 30 dengan 35 ni ada dua ni, nak buat apa? Tambah. Tambah. Tambahkan. Okey, so tambahlah 30 tambah 35. Dapat jawapan bahagi 2. So dapat 65 kan? 65 bahagi dengan 2, so dapat berapa? Tak silap cikgu, 30.25. Tak apa, kita try tengok. Okey, 65 bahagi 2. So dapat 32.5. Betul lah tu, 32.5. So maksudnya dia punya mean dia ataupun median dia ialah 32.5 minit. Okay, median ni yang itu. Okay, next. Mana pula ni? Min. Min. Min pula. Sekejap, dia baru masuk ni. Wani baru masuk. Okey. Kita sambung dengan soalan min pula. Okey, untuk nak cari soalan min. Min ialah tambah semua bagi bilangan kan? Betul? Betul. Okey, tapi nak tambah semua, tengok kepada peratus tu. Macam nak buat tu? Kita kena cari macam mana nak buat tu? Kita kena cari bilangan murid dulu. Bilangan murid yang 35 minit kita tahu ada 9 orang. Tapi yang 20% tu ada berapa orang kita tak tahu. So kita kena kira dulu yang 20% tu. Soalan ni susah sikit. So untuk nak cari min kan, kita kena cari dulu yang 20% tu. So cikgu buat kat tepi lah. Cikgu buat kat sini. So kita kira lah 20/100 darab 15. Ataupun asalnya 20% daripada 15 orang. Ni asalnya. So kita potong-potong. Okey, so kita dapat 15 darab 2 ialah 30. 30 bagi berapa? 3 orang. Bermaksud yang 20% tu ialah mewakili 3 orang. So baru kita boleh kira. So sekarang kita kira yang warna hijau dulu. Okey, warna hijau 25 minit kan? 25 minit 20%. 20% 3 orang. So kita tulislah 3. 3 darab 25 dulu. Tambah dalam kurungan. Okey, sekarang 30 minit pula. 30 minit warna purple. Purple 20% kan? 20% 3 orang. So letaklah 3 orang juga. 3 darab 30 minit. Tambah dalam kurungan lagi 35 minit. 35 minit ada 20% juga. Warna purple. 40%. So kita kira teruslah. Okey, 35 minit tu ialah 40%. So kena cari dulu 40%. Okay, cikgu turunkan ke bawah sikit. Cari pula yang 40%. Panjang sikit lah kerja ni. Cuba kira yang 40% pula. 40% daripada 15. So, maksudnya 40
per 100 darab 15. Potong atas, potong bawah. 15 darab 4. Jawapannya ialah 15 darab 2. Okey, 15, 60. Okey, so jawapan dia 60. So 60 bahagi dengan 10 berapa? 4. Potong. Jawapan dia berapa orang? 6 orang. Nampak tak ni? 6 orang lah sebab 40 darab 15 tu kan 60. So 60 bahagi dengan 10, 6 orang. Jadi yang 35 minit ni sebenarnya ialah 6 orang. So kita tulislah 6 kat sini. Soalan min ni susah tau. Dia susah sikit soalan min ni. So 6 darab dengan 35 minit. Tambah lagi ada satu last kali. Kali ialah 40 minit. 40 minit warna biru. Biru ialah 3 orang. So adalah 3 darab 40. Lepas tu per dengan berapa? 15 orang. Mana datang 15 orang? Soalan tu cakap 15 orang jawab poster. So per dengan 15 orang. Susah sikit lah soalan ni. Soalan ni banyak jalan kerja sikit. Nak kena cari dulu orang ni berapa. 20% ni berapa orang? Oh 3 orang. 40% ni berapa orang? Oh 6 orang. Tapi kalau murid yang pandai dia dah tahu dah. 20% ialah 3 orang. Kalau 40% maksudnya 2 kali ganda daripada apa dia? Saya tak faham. Saya tak faham. Yang mana tak faham? Yang cara kerja tu je saya tak faham. Yang mana yang peratus tu? Yang mana dapat 3 orang, 6 orang tu? Ni, okey, Danisha cuba tengok yang warna purple ni berapa peratus? Warna purple 20%. 20%. Cikgu tulislah 20% daripada 15 orang kan yang atas ni kan ada 15 orang. Nampak tak atas ni ada 15 orang? Kan? So kita ambil lah 20% daripada 15 orang. So 20% kan 20 per 100. Betul tak? Darab kan daripada kan darab. 15 lah. Lepas tu kita potong-potong lah sifar. 15 darab 2 kan 30. 30 bahagi 10 kan 3. Dapatlah 3 orang. Bermaksud 20% ni 3 orang. Bermaksud yang jawab 25 minit 3 orang. Yang jawab 40 minit pun 3 orang. Yang jawab 30 minit ni yang warna purple ni pun 3 orang. Tu maksud dia. Tapi dia buat dalam bentuk peratus. Tapi kalau bilangan orang bermaksud 3. Tu cerita dia. So kita kena cari dulu bilangan orang dia berapa. Oh bilangan orang dia 3. Untuk 40% bilangan murid dia 6 orang. So baru kita boleh darab tu. Mana boleh ambil peratus darab dengan nombor ni tak boleh. Kita kena cari orang dia berapa. Orang dia berapa? Oh orang dia 3. Yang ni orang dia 3. Okey, ni 30 minit kan. Okey, 3. Yang ni 6 minit untuk 35 minit 6 orang. Yang jawab 40 minit, yang jawab poster tu 40 minit 3 orang. Baru boleh kira. Susah sikit lah soalan ni. Cikgu nak terang dalam guna Google Meet ni susah sikit. Okey, sebab tak nampak muka. Kalau nampak muka insya-Allah boleh nampak. Awak boleh faham lah sikit-sikit. Okey, tak apa. Kita cuba je buat dulu 25 darab dengan 3, jawapan dia 75. Tambah 3 darab 30, jawapan dia 90. Tambah 6 darab 35, ni kena kira lah. Okey. So 6 darab 35, jawapan dia 210. Kalau takut confuse kenalah guna kalkulator ataupun kena kira lah. Okey, 210. Okey, tambah 3 darab 40, 120. Okey, per 15. Tambahkan lagi. Siapa pula ni yang baru masuk ni? Okey. Cuba try. Siapa yang boleh buat tu cuba try dulu. 75. Siapa yang laju tu lah. 75 tambah 90. Jangan tunggu jawapan cikgu je, cuba kira. Tambah 210 tambah 100. Jawapan dia
495. Tulis 495 dulu kat bawah ni. Guna pen ni susah sikit, kalau guna papan putih senang. Okey, 495 bahagi pula dengan 15. Dapat jawapan bahagi 15. So jawapan dia berapa? 33. So jawapan untuk min ialah 33 minit. Itulah jawapan dia. Susah sikit lah soalan ni kalau cikgu suruh awak buat ni. Rasanya ramai tak boleh jawab ni. Sebab ramai yang tak tahu nak kira bilangan murid ni. Bilangan murid dia tak tahu nak kira macam mana. 20% darab 15 orang. Soalan nombor 2 ni pun nampak macam senang tapi susah juga. Okey. Cepat, lagi 10 minit je. Cikgu nak bincang soalan 3 je. Okey. Okey, lepas tu awak buat dalam buku tulis masing-masing. Okey. Boleh tak cikgu teruskan dengan soalan 3? Boleh? Boleh. Boleh susah sikit lah soalan nombor 2 ni. Banyak sikit jalan kerja dia. Okey. Okey, cikgu padam. Saya dah habis tu. Buku dah nak habis dah. Baguslah tu maksudnya kerja siap lah tu. Yang buku tak habis tu maksudnya kerja tak siap. Okey. Kita pergi kepada soalan yang lain. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Apa? Nanti insya-Allah nanti bila kita bagi latihan dalam bentuk kertas. Tapi soalan dia mudah sikit lah. Tak ambil dalam buku teks. Buku teks susah. Okey. Harap-haraplah sekolah ni buka cepat. Okey. Tak tahulah, cikgu pun tak tahulah bila kita nak habis semua benda-benda ni. Okey, cuba tengok soalan nombor 3. Raj sekeluarga yang terdiri daripada 4 orang ingin bercuti ke Pulau Pinang selama 3 hari 2 malam mengikut bajetnya. Dia meneliti beberapa hotel seperti jadual yang ditunjukkan. Okey. Hotel 2 bintang ada satu hotel. 3 bintang ada 4 hotel. 4 bintang ada 4 hotel. Ada yang baru masuk ni. Syifa, baru masuk Syifa. Cikgu punya kelas dah nak habis dah Syifa weh. Okey. Okey, dia meneliti beberapa hotel. Okey, untuk 4 bintang ada 4 hotel, 5 bintang ada 6 hotel. So kalau tengok dekat sini, hotel apa yang paling banyak sekarang kat Pulau Pinang? Berapa bintang paling banyak? 5 bintang. So sebenarnya soalan tu dah jawab dah soalan 1. Soalan A1 dah jawab dah. Apa jawapan bagi Mod? Mod ialah yang paling 6, bukan berapa bintang. Tanya berapa bintang yang paling banyak? 5. 5 bintang. So jawapan untuk soalan A1 Mod ialah 5 bintang. Okey. Mod ialah 5 bintang. Okey, sekarang kita nak kira median pula. Median ialah tengah-tengah. Tapi kena susun dulu. Okey, sekarang ni kalau tengok kat sini 2 bintang ada 1 kan. Okey, tulislah 2 bintang. 2 bintang, 1. Okey, kemudian 3 bintang ada 4. Okey, tulislah 3 bintang, 3 bintang, 3 bintang, 3 bintang. Okey, 4 bintang ada 4 kan? So, 4 bintang, 4 bintang, 4 bintang, 4 bintang. Okey, sekarang 5 bintang ada 6. So, kita cikgu sambung kat bawah sebab tak muat. 5 bintang, 5 bintang, 5 bintang, 5 bintang, tambah lagi 5 bintang dan last sekali 5 bintang. Okey. So sekarang ni kita nak guna kaedah pemotongan sebab kita nak potong hujung dengan hujung. Sebab kan ni tak muat. So awak anggaplah ni paling hujung. Okey, 2 bintang ni potong dengan 5 bintang ni. 3 bintang potong dengan 5 bintang. 3 bintang yang ketiga potong dengan 5 bintang yang ini. 3 bintang ni potong dengan 5 ni. 3 bintang lagi potong dengan 5 ni pula. 4 bintang potong dengan 5 bintang. So ni pun 4 bintang potong dengan 4 bintang. So apa yang tinggal? Yang ini kan yang tengah-tengah kan. So berapa bintang? 1. 1.
Tu nombor 1 ke ni? Cikgu buat berapa ni? Nombor berapa cikgu bulatkan? 4. Yang bulatkan tu berapa bintang? 4. 4. So jawapan dia 4 bintang lah. Okay, so jawapan dia ialah 4 bintang. 4 bintang lah median. Median tu tengah-tengah. Kita kena susun dulu. Susun ikut kronologi dia mana yang paling banyak. Okay, susun. Hotel ada berapa? Okay, buat. Lepas tu kita boleh tahu. Okay, sekarang kita nak buat mean. Okay, mean ialah tambah semua bagi bilangan. Okay, sekarang cuba tengok bilangan hotel yang ada 2 bintang. 2 bintang ada berapa hotel? 1 saja kan? Maksudnya 1 darab 2. 1 darab 2 je. Okey, 1 darab 2. Kenapa tak 1 darab 2? Sebab 1 hotel darab 2 bintang. Cikgu tak payah lukis bintang-bintang kat belakang tu, 2 tu. 1 darab 2 je cukup. Tambah dalam kurungan. Selalu beritahu cikgu nombor apa nak tulis? 4 darab 3. Tahu pun. Teruskanlah. Yang tahu, yang tak nak cakap tu boleh buat sendiri. Mungkin segan dan Nisha je nampak macam semangat sikit. Yang lain tu mungkin tak makan lagi kot ni. Okey, tambah pula. Okey. Apa lagi? 4 darab 4. Bagus. 4 darab 4, Unish. Next. 5 darab 6. 6. 5 darab 6. Boleh sama 5 darab 6, 6 darab 5 sama je. Okey. 5 darab 6 boleh, 6 darab 5 pun boleh. Tapi kalau nak lagi cantik 6 darab 5 lah. Sebab kita ambil bilangan dulu kan. Tadi kan. Tapi jawapan dia tetap sama. Okey, jawapan dia tetap sama sebab 6 darab 5 pun 30 kan. Tapi kalau nak lagi cantik ambil bilangan dulu. So 6 darab 5. Okey. So kita per dengan bilangan hotel yang ada. Cuba tengok hotel ada berapa semua sekali. 1 tambah 4 tambah 4 tambah 6. Tu maksud dia. 15. Hotel semua ada berapa? Okay, kira lah. Ni 2. Tambah 4 darab 3, 12. Tambah 4 darab 4, 16. Tambah 6 darab 5, 30. Per 1 tambah 4 tambah 4 tambah 6. Berapa tu? 15. 15. So ada 15 hotel semuanya. Tambahkanlah semua tu. Lepas tu bahagikan dengan 15. Berapa jawapan dia? 2 tambah 12, 14. 14 tambah 16, 30. 30 tambah 30, 60. So 60 bahagi dengan 15. So 60 bagi 15 ialah 4. So jawapan dia berapa bintang? 40. Bintang 40. 4 bintang saja. Maksudnya min ialah 4 bintang. Cepat sikit lagi ni. Lepas ni ustaz pula punya kelas. Okey. Okey. Julat. Macam nak kira julat? Julat ialah yang paling besar tolak yang paling Kecil. paling kecil. Betul? Betul. Okey. Okey. So, paling besar sekali berapa bintang? 5. 5 bintang. 5 bintang. Tolak paling kecil berapa bintang? 2. 2 bintang kan? So 5 tolak 3 berapa? 5 tolak 2 berapa? 3. So jawapan dia 3 bintang. Senang je. Okey, so cikgu pun tak boleh nak panjang lagi sebab lepas ni awak ada kelas pendidikan Islam. Okey. Okey, cikgu akan tamatkan recording dulu.